Tak kisah dah pasal reliability, tak kisah dah boleh bawa harian ataupun tak. Tak kisah dah. Harga-harga mods yang korang nak buat dekat kereta korang. Yang penting Korang nak keluarkan, korang nak tonjolkan potensi sebenar kereta korang, potensi yang boleh dikorek keluar daripada kereta korang supaya kereta korang jadi laju dan juga handling yang sedap. Assalamualaikum semua, sama aku lagi sekali MDA Legacy dalam video yang terbaru. Untuk video kali ni aku nak discuss dengan korang tentang Stage 3 punya mods Bagi sesiapa yang belum tengok lagi video Stage 1 dengan Stage 2, aku akan post video link dekat description. So, korang boleh tengok dulu video tu, Stage 1 dengan Stage 2 sebelum korang tengok video Stage 3 ni. Sebabnya, bila korang nak masuk Stage 3 ni, korang boleh campak luar, buang terus korang punya niat untuk bawa kereta tu sebagai kereta daily, sebab memang dah tak sesuai and dah tak boleh sangat leceh untuk dijadikan kereta Stage 3 mods ni untuk daily. Seperti mana yang korang boleh tengok, aku pakai gambar kereta Gen 2 aku sebagai thumbnail untuk video ni. Bukanlah sebab kereta aku Stage 3, kereta aku barely Stage 2 sebab internal aku tak sentuh kecuali camshaft. Aku cuma rindukan kereta aku, itu je, tak ada masalah kan. Kereta tu dah kena kerat 10, dah jual dah. So ini in loving memory of kereta aku lah thumbnail ni. Tapi untuk Stage 3 mods ni aku tak adalah nak cerita full, sebab bila kita nak cerita pasal apa-apa jenis mod sekalipun, bila korang dah masuk dalam bab pembikinan, pengmodifian kereta ni, memang tak akan ada penghabisan. Memang setiap kali korang bawa kereta tu, korang akan rasa, oh, benda ni boleh tambah, benda ni boleh adjust, benda ni boleh usik-usik sikit. Memang tak ada penghabisan. Korang akan rasa macam nak lagi. So, apa yang aku nak cerita hari ni adalah benda yang aku rasa penting untuk aku ketengahkan. So first of all, apa benda Stage 3 mods ni? Okay, bila korang dah masuk Stage 3 mods ni, first kali dia dah tak boleh dibawa ke jalan raya. Okay, kebarangkaliannya adalah sangat besar. Kereta tu dah tak boleh bawa ke public roads. Dan juga of course kereta tu memang tak sesuai sangat untuk dijadikan daily driven punya kereta dah, sebabkan condition kereta tu bukan maksud aku tahap kesihatan kereta tu ke elok tak elok. Maksud aku kereta tu korang dah bikin untuk more to high revving, more to racing berbanding dengan bawa low RPM dekat town atau bawa pergi mana-mana as a daily driven car. So, kenapa kereta Stage 3 mods ni tak sesuai untuk korang bawa as a daily driver? Bergantung kepada barang yang ditukar. Benda yang aku dapat rasa sendiri adalah idle aku akan jadi lampi. Idle jadi lampi tu bermaksud idle aku dia jadi menggila, naik turun. Sebab apa? Sebab tentu aku tukar camshaft dengan degree yang tinggi ataupun lift yang tinggi. Untuk kereta standard, dia punya stable idle is between 8 ke 900 RPM. Tapi bila aku tukar aku punya camshaft tu, aku kena naikkan aku punya RPM tu to 1000 and above, 1200 macam tu. So, sebagai contoh, aku ada jumpa balik video lama aku. Video ni adalah video aku start kereta lepas 2 bulan tak start rasanya. So, korang tengok dia punya idle macam mana. 2 bulan tak start. Mati sudah. Bang. As you can see, dia punya idling memang terus menggila, and then dia mati. Well, mati tu sebab aku dah lama tak tune, and aku last hari tu aku ada sentuh something aku lupa. Lepas tu 2 bulan sadai, and lepas 2 bulan baru aku start. So idle aku jadi menggila. Walaupun dah tune, pakai high cam, idle korang akan jadi menggila. And aircon memang tak boleh pasang lah kalau dah pakai cam yang tinggi ni, unless ada tuner yang pandai. Okay, sekarang korang dah ada clear view of apa itu Stage 3 punya mods dan juga dia punya
effects. Aku nak cerita serba sedikit lah, sebab apa yang aku nak cerita ni hanyalah serba sedikit daripada the full picture. Alright, barang yang pertama, engine upgrade yang pertama, camshaft. Camshaft adalah satu barang yang agak penting. Camshaft ni dia connected to the crankshaft kalau daripada luar dia connect from the cam pulley to the crank pulley. Kalau korang pakai timing belt nampak dengan clear lah. Kalau korang pakai timing chain tak nampak. So bila korang pakai timing belt, nampak dari luar tu ada cam pulley, dia akan attach dengan belt ke bawah ke crank pulley. So itu akan connect camshaft korang ke crankshaft. Tapi kalau dekat dalam pula, dia sequence dia camshaft, lepas tu ada valve, lepas tu piston, lepas tu conrod, lepas tu crankshaft. So dia ada step dia. Function camshaft ni adalah untuk control valves korang. Okay, kalau korang tengok dekat bahagian camshaft tu, dia akan ada macam loops ataupun bonggolan. Okay, kalau kita nampak camshaft, lepas tu ada bonggolan tu. Okay, benda tu yang akan push korang punya valves. Bukan directly lah, push korang punya spring to the valves, and dia akan control korang punya air to fuel mixture, ataupun lagi senang and terms yang selalu orang pakai, air fuel ratio ataupun AFR. So kalau nak tahu pasal kalau nak tahu lebih pasal camshaft ni, aku rasa elok korang pergi ke komen korang terus untuk dapatkan dia punya nasihat tentang camshaft jenis apa, berapa dia punya duration yang sesuai untuk spec engine korang. Barang yang kedua adalah crankshaft. Crankshaft ni dia ibarat backbone engine kita. Kalau tak ada crank, tak adalah kitaran dekat dalam engine tu. Maknanya piston tu nak menghantar power tu dekat siapa? Dekat crank. So kalau tak ada crank, tak adalah kitaran dekat dalam engine korang tu. Crankshaft ni kalau bagi yang tak tahu lagi, dia duduk dekat bawah sekali, dia duduk dekat dalam block engine tu. Crankshaft dia connected to connecting rods ataupun conrod, dan conrod tu connected to pistons. Okay, dia duduk yang bawah sekali tu. Basically untuk upgrading korang punya crankshaft, korang boleh tukar in terms of dia punya material. Kalau kereta yang original, kalau kereta yang standard factory, aku cerita pasal kereta yang biasa, bukan kereta yang high performance. Kalau kereta yang standard, mostly diorang pakai cast iron. Okay, crankshaft tu dia buat daripada cast iron. So ada dua option. Ini yang basic lah, ada lagi design yang lain, tapi ini yang aku bagi yang biasa punya. Ada dua jenis material yang korang boleh tukar untuk crankshaft ni. Satu adalah forged steel, satu lagi adalah billet machine crankshaft. So forged is basically material dia ringan and dia lagi kuat tahan lasak daripada cast iron punya crankshaft. Billet machine crank ni pula, billet machine crankshaft, okay, dia mempunyai daya tahan yang paling tinggi antara dua ni, antara forged steel dengan cast iron. So kalau korang ada plan nak naikkan horsepower, nak naikkan torque, of course lah horsepower naik mesti torque akan naik. So aku sarankan korang tukar crankshaft, sebab itu adalah benda yang penting. Power yang ditransfer daripada combustion, straight daripada combustion ke crankshaft korang tu, dia akan receive semua power tu. So kalau korang pakai yang lemah, kebarangkalian nak patah crankshaft tu adalah tinggi. Sebelum semua tu berlaku, baik korang tukar dulu crankshaft korang. Bagi aku, kalau nak modify bab internal ni, eloklah kita ambil yang mahal tapi puas hati, sebab kita nak kereta kita tu tahan and dia boleh receive kuasa yang kita hasil daripada engine tu up to kita punya driving style. Yang ketiga adalah conrod ataupun connecting rods. Connecting rods ni dia menghubungkan piston dengan crankshaft. Macam ni bentuk dia. Okay, ini adalah conrod. Power yang terhasil daripada piston akibat daripada combustion tu, dia punya downwards motion tu, dia akan transfer ke crankshaft through the conrods, and then seterusnya ke gearbox dan sampai ke tayar. Korang boleh bayangkan conrod ni dia akan terima heavy load yang macam mana. Dia sebatang tu dia akan terima heavy load yang sangat tinggi. Untuk upgrade benda ni, untuk upgrade conrod ni, macam crankshaft jugalah, korang kena cari material yang kuat. Alright, untuk conrod ni dia ada beberapa jenis material yang ada dalam market. Cast steel, forged steel, billet steel, aluminium dan juga titanium. So bila korang upgrade korang punya conrod ni, of course korang akan dapat mod lagi kereta korang ke horsepower yang lagi tinggi, dapatkan torque yang lagi tinggi, and dah tak perlu risau pasal conrod korang bengkok dan sebagainya, sebab korang dah tukar ke material yang lagi kuat. Kalau korang up korang punya horsepower, korang mod kereta korang tapi korang still pakai conrod yang standard,
memang akan bengkok, confirm akan bengkok, sebabnya korang punya conrods tu dah under a lot of stress, and standard punya hanyalah menggunakan material yang murah sahaja. Sebabnya kalau conrods yang standard ni, dia diperbuat hanya untuk tujuan kereta tu menjadi kereta yang economical dan juga hanya akan tahan under normal driving load, bukan under extreme driving conditions. So untuk extreme driving conditions, untuk stage 3 punya mods, untuk track punya use, tukar ke material yang lagi kuat. Paling kuat titanium. So dengan titanium tu korang dah boleh agak lah harga dia macam mana, tapi it's a very good investment and korang akan dapat jaga enjin korang. Conrods ni pula ada juga dia punya specs: ringan, berat, panjang, pendek. Ringan adalah untuk acceleration ataupun pickup. Conrods yang berat adalah bagus untuk application horsepower yang tinggi. So bagi aku, alang-alang kau nak buat horsepower tinggi tu, korang terus tukar rods yang berat ni. Dan ada juga panjang dia, conrods panjang dan juga conrods pendek. Conrods yang pendek dia akan improve korang punya low end torque. Maknanya bila low ke mid RPM tu korang dapat rasa dia punya power, and also pedal response korang akan increase lah. Rod yang panjang pula dia akan supply more power starting from mid RPM to higher RPM. So application untuk conrods yang panjang ni adalah sesuai untuk track yang besar. Yang contohnya Sepang, okay? Straight line tu memang korang kena lenjan, memang kena full throttle. So dekat situ mid to high RPM adalah sangat membantu. Tapi korang kena bear in mind yang bila korang upgrade conrods crankshaft ni, dia takkan menaikkan horsepower. Tak akan menaikkan horsepower. Tapi bila korang tukar benda ni, dia akan memastikan kompartmen yang korang tukar tu dia akan dapat tahan, dia akan dapat bersedia untuk menerima power load yang datang daripada enjin korang straight to dia punya crankshaft dengan conrod. So benda ni adalah sangat penting kalau korang nak main stage 3 punya mods. Internal korang kena fikir sebelum apa-apa jadi, and cost yang akan jadi lagi tinggi kalau benda-benda ni patah atau bengkok. Dalam erti kata yang senang, nak naikkan horsepower, nak internal engine korang tahan, tukarlah crankshaft dengan conrods ni. Sangat penting. Seterusnya adalah piston. Piston ni dia bergerak hasil daripada combustion air dengan fuel mixture yang dah ignite. So bila air and fuel mixture kita ignite, dia akan mempunyai satu force yang menolak piston tu ke bawah. Okey, downward motion yang terhasil daripada combustion, dia menolak piston tu ke bawah, dia akan transfer ke crankshaft. Okey, downward motion piston tu dia akan transfer ke crankshaft mengikut melalui conrod ataupun connecting rods tadi tu, dan itu yang akan membuatkan rotating motion crankshaft tu. So piston tu akan naik turun and crankshaft tu pula akan pusing. Okay? Dia akan pusing sentiasa pusing. Lagi kuat combustion tu, lagi laju combustion tu, lagi banyak power yang dia akan transfer ke flywheel dan sampai ke tayar korang. So untuk piston ni dia ada 3 jenis, okay? Yang aku tahu ada flat head piston, ada dome head piston dengan dish head piston. Flat head piston ni adalah piston yang di mana kita boleh tengok dia punya permukaan tu rata. Selalunya kereta-kereta yang standard akan pakai piston yang jenis ni. Yang kedua adalah dome head piston. Piston kita akan nampak dia punya permukaan tu akan ada kenaikan sikit. Bila kita tengok selari, kita akan nampak dia punya piston permukaan tu akan ada macam lekuk sikit ke atas. Apa yang bezanya dome head ni dengan flat head piston ni? Dome head piston ni dia akan tolong increase korang punya compression ratio, engine compression ratio korang, supaya dapatkan throttle response yang lagi tinggi. Okay. Selalunya kereta jenis naturally aspirated ataupun kereta jenis NA yang pakai dome head piston ni. Yang ketiga adalah dish head piston. Dish head piston ni bila kita tengok dari atas, okay, bila kita tengok dari selari permukaan dia memang nampak rata, tapi bila kita tengok dari atas, kita akan nampak kawah dekat dalam piston tu. Dish head piston ni pula dia akan menurunkan korang punya compression ratio engine tu. So sangat-sangatlah sesuai untuk kereta turbocharge pakai. Sebab apa? Sebab bila korang pakai piston jenis ni, bila compression korang dah, korang akan ada availability untuk naikkan lagi korang punya boost level. So piston ni adalah bergantung kepada kereta korang punya spec, NA ataupun turbocharge. Tapi yang aku dengar ada je orang
tuner yang buat kereta turbo pakai dome head piston, tapi itu aku tak tahu lah, itu diorang punya resepi lah. Ini technically speaking, dish head untuk kereta turbo, dome head untuk kereta NA, sebab dia punya difference in compression ratio. Perkara yang seterusnya ataupun barang yang seterusnya adalah competition clutch ataupun racing clutch. Bila korang dah modify kereta korang, bila korang dah upgrade kereta korang, janganlah sesekali korang terlupa nak tukar clutch. Sebabnya clutch ni function dia, macam mana aku nak terangkan dengan cara yang senang lah. Okay, in simple terms, clutch ni function dia adalah untuk transmit ataupun transfer power yang dihasilkan daripada enjin korang kepada drivetrain. Kira macam clutch ni adalah orang tengah untuk menentukan power tu dia dapat deliverkan fully deliverkan ataupun tidak power tu ke tayar korang. And clutch ni dia nak memastikan kereta korang bergerak dengan smooth tanpa sebarang masalah ataupun gegaran vibration yang tak sepatutnya dan sebagainya lah. Clutch standard daily use, clutch racing track use. Janganlah pakai racing clutch untuk kegunaan harian korang. Ya, mungkin ada orang yang dah biasa pakai racing clutch sebagai kegunaan harian. Aku salut korang. Memang aku dulu pakai clutch 3 kaki pun aku rasa macam dah agak leceh nak bawa kereta tu keluar sebagai kereta harian. Tapi terpaksa sebab itu je kereta yang aku ada, itulah kereta daily aku, itulah kereta track aku. So, bila korang dah modify kereta korang, horsepower korang dah naik, torque korang pun dah naik, korang kena fikir untuk tukar ke racing clutch. Sebabnya clutch standard korang memang dah tak boleh keep up dengan performance output korang bila korang dah modify kereta. Memang dia tak akan tahan. So, apa bezanya racing clutch? Racing clutch ni basically dia pakai spring yang lagi keras. Kenapa dia pakai spring yang lagi keras dan berat untuk kegunaan racing clutch ni? Bila clutch tu dia ada spring yang keras, dia akan ada clamping force yang lagi kuat. Maknanya clutch korang tu boleh tahan torque yang tinggi dan korang tak akan mengalami clutch slip. Dan juga clutch jenis racing ni akan tahan pressure hasil daripada aggressive shifting dan juga clutch dumping. Okay, aggressive shifting mesti korang tahu, tukar gear gila-gila, hentak-hentak clutch tu. Clutch dumping ni adalah bila korang rev kereta tu, rev engine tu, and then korang lepaskan clutch. Itu adalah namanya clutch dumping. Korang terus lepas clutch tu, and time tu korang punya RPM ada dekat position yang agak tinggi tu, rem lepas clutch. Itu adalah clutch dumping. Clutch slip tu apa pula? Okay, clutch slip ni senang kata hasil daripada clutch korang sudah wear and tear, ataupun torque yang terhasil daripada enjin korang adalah lebih daripada kemampuan clutch tu, which memang melebihi kemampuan kalau korang mod engine tapi clutch korang biar standard. Bila clutch korang engage dan disengage tapi dia tak dapat cengkam, dia tidak ada gigitan, so power yang datang dari engine dia tak dapat nak transfer through the drivetrain itself, and power tak sampai ke tayar. Power dari engine ada tapi dia punya perantaraan antara clutch dengan drivetrain tu tak sampai, so tak sama dia punya power tu, and then maka terhasil lah clutch slip. Ataupun kalau korang pernah tengok video, tengok kereta yang bila dia tukar gear bunyi dia meleret. Bila dia tukar gear dia tak terus tembak RPM tu, dia macam apa yang dia deliver daripada engine ke tayar tu tak sama, sebab clutch korang dah wear and tear and dia tak dapat tahan torque yang tinggi, tak ada cengkaman. Alright, barang yang seterusnya, aftermarket ECU ataupun engine control unit, ataupun terms yang korang selalu sangat dengar, management. So kenapa penting sangat management ni bila korang dah start modifying korang punya kereta? Sebabnya ECU ni lah yang mengawal pelbagai jenis function yang berkenaan dengan engine korang. Main function ECU ni adalah untuk control korang punya actuators. Contohnya injector, coils, idling dan sebagainya. Basically kalau tak ada ECU, tak hiduplah kereta korang ni. Sebabnya ECU ni dia macam kita punya otak. Okay,
otak kita akan send signals throughout kita punya body so that kita punya body functions properly. So itu adalah function ECU untuk sesebuah kereta. Dia acts as a brain for that particular car, and engine tu jantung. Selalu kita dengar macam tu lah. Engine adalah jantung, otak adalah ECU. Itu terms yang paling senang. So kenapa korang kena tambah aftermarket ECU bila korang nak mod korang punya kereta ni? Bila korang dah mod kereta and korang tukar parts yang factory tune tu, korang tukar ke barang aftermarket, so tuning ECU yang asalnya datang dari factory tu akan menjadi gila. Dia akan lari all over the place. Memang korang punya kereta tak akan dapat function dengan elok lah. Kalau dia dapat function pun, performance yang korang dapat tak sama dengan performance yang korang patut dapat. Sebabnya ECU yang standard yang datang dari kilang tu, dia tak dapat nak tampung korang punya new mods tu, and korang tak boleh nak tune standard punya ECU. Solution dia, tukar ke aftermarket ECU. Dan ECU ni pula ada dua jenis. Satu adalah piggyback, satu lagi adalah standalone. Piggyback ni bukan tak boleh pakai, boleh, tetapi korang punya option untuk tune tak sebanyak macam standalone punya ECU. Standalone ni dia akan provide lagi banyak tuning options. So bergantung kepada tuner korang, dia akan ada banyak lagi yang dia boleh temper, banyak lagi benda yang dia boleh tune. So standalone ni adalah sangat bagus lah. So siapa yang rasa macam dia nak mod sekadar ringan-ringan saja, okay, go for piggyback, tak ada masalah. Harga dia pun agak murah sikit, sebab korang nak mod hanya untuk ringan-ringan je. Tetapi kalau dah masuk bahagian yang ekstrim, korang dah masuk bahagian internal semua, korang dah kacau dia punya air fuel mixture semua, injector korang nak kena lebihkan minyak, go for standalone. Biarlah korang spend duit lebih sikit, asalkan korang punya engine tu terjaga and tak menjadi masalah yang lagi besar dalam masa yang akan datang. And also, aku sarankan sebelum korang start modify apa-apa kereta korang ni, masukkan dulu standalone ECU. Masukkan dulu terus, sebabnya bila korang dah tukar barang-barang baru dalam kereta korang, korang tukar part ni, korang tukar part tu, partnya easier untuk korang punya pomen, korang punya tuner terus bawa pergi tune, and tak payah tunggu lagi lah. Sebab kalau korang masukkan dulu barang dan baru korang pasang ECU, leceh sikit lah kat situ, makan masa sikit. So apa-apa sekalipun, tukar dulu ECU tu, baru korang pergi ke bahagian-bahagian yang lain kat engine tu. Untuk contoh piggyback yang popular setahu aku dekat sini, eManage dan juga Unichip. Kalau standalone pula yang popular dekat sini macam Haltech, Link, Max ECU, Microtech dan sebagainya. Motec, okay? Ada juga yang pakai Motec kat sini. Mahal lah, tapi worth the money. Percayalah cakap aku, kalau korang invest on benda-benda yang macam ni, lagi-lagi bab electrical, benda yang mengawal engine korang, elok korang spend lebih sikit untuk memastikan dapat performance yang cun, untuk dapatkan kereta, untuk dapat jaga korang punya engine tu. So aku rasa sampai situ sajalah aku punya perkongsian untuk hari ini. Sebenarnya yang aku share ni hanyalah fraction of the full picture of modification. Sebabnya macam aku cakap tadi lah, bila korang dah start mod kereta ni, takkan jumpa penghabisan, takkan nampak penghujung. Percayalah cakap aku, every time korang dah mod benda yang baru, korang rasa macam ok lah, cukup lah, setakat ni boleh lah kot. And then bila korang dah run kereta korang, korang dapat rasa yang ada something missing. Benda ni boleh tambah lagi, benda ni boleh adjust lagi, boleh lagi usik part ni, boleh lagi tune bab ni. So bila korang dah start modify kereta ni, memang tak akan ada penghujung. So dia punya question is, duit ada atau tak ada. Dan juga yang paling penting, minat. Minat tu mesti ada, passion tu mesti ada. So aku harap korang enjoy video kali ini. Korang tolonglah stay safe, korang tolonglah stay in, tolonglah jangan keluar rumah kecuali kecemasan ataupun untuk beli barang-barang keperluan. Bila keluar tu pakai hand sanitizer, pakai face mask, and kalau ada glove lagi cun, pakai glove tu. Make sure korang protect diri korang, take care of yourselves. Jangan lupa like, komen dan juga share video ni. Yang belum subscribe, boleh subscribe. Aku jumpa korang dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.